عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita meneruskan pengajian kita. Moga-moga dengan pertemuan ini kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan perbahasan kitab Safinatun Najah fi Ilmil Fiqh, itu di muka surat masih lagi pada muka surat pertama ni. Oh tak. Ada yang Umi pertama ni. Yang Umi muka surat 1, yang Jawi muka surat 2. Yani arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bermula segala rukun iman ialah 6 perkara. Yang pertama, bahawa engkau percaya pada Allah Subhanahu wa taala ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, yang kedua percaya pada sekalian para malaikat. Sekalian para malaikat ni banyak wajib kita percaya. Malaikat ni tak mampu kita nak hitung. Cuma kita boleh serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi sudut ramai. Yang wajib kita ketahui, kalau dalam kitab-kitab dulu dia sebut 10 orang, 10 malaikat. Kalau dalam kitab baru pada hari ini dia sebut 8. Wajib kita tahu dari segi sudut nama dan tugasan-tugasan. Kalau dulu 10 kan, dia kurang lagi. Tapi yang 8 tu masuk sekali yang 10. Dengar, saya bagi tahu. Antara yang wajib diketahui, yang pertama sekali malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ni seperti mana kita maklumlah, anak-anak kita hak mengaji sekolah pasti, sekolah kafar, tahu ni benda-benda ni. Malaikat 10 dia panggil, hak wajib diketahui. Jibril ni ialah penghulu bagi sekalian para malaikat. Malaikat ni ramai, tetapi wajib ketahui 10 ataupun disebut sini 8. Dan Jibril ni merupakan penghulu bagi sekalian para malaikat. Tugas Jibril iaitu menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Sampaikan wahyu kepada para rasul dan para nabi. Inilah tugas yang paling besar dalam banyak-banyak tugas para malaikat, iaitu tugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya ialah membahagikan rezeki ataupun kerja menurunkan hujan. Dalam kitab-kitab dulu disebut menurunkan hujan kan. Dalam kitab-kitab baru muasarah zaman kita pada hari ini disebut malaikat yang menurunkan rezeki. Di sebalik hujan tu bawa rezeki dah. Rezeki. Hujan itu menumbuhkan tanam-tanaman. Tanah jadi subur bila mana kita bertanam, bila mana kita bercuti.
Kita break. Yang kedua, malaikat Mikail, iaitu malaikat yang tugasannya sebagai penurun rezeki ataupun menurunkan hujan. Turun rezeki ini kepada seluruh makhluk, bukan manusia saja. Jangan kita fikir mentang-mentang kita ni Islam beriman, maka malaikat yang bawa rezeki ini hanya pada kita. Tak. Dia turunkan rezeki ini kepada seluruh makhluk, sama ada manusia, haiwan, jin, syaitan dan lain-lain. Seluruh makhluk yang bernama makhluk, semuanya tugas menurunkan rezeki tadi dibawa oleh siapa? Oleh Mikail alaihissalam. Itu wajib kita beriman. Jangan kita fikir dengan sebab kita ni Muslim mukmin, maka malaikat Mikail ini hanya turunkan rezeki kepada kita saja. Tak, kepada seluruh muslimin muslimat, baik yang muslim ataupun non muslim, baik manusia ataupun haiwan ataupun jin, mana saja makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka punca rezekinya melalui Mikail alaihissalam. Seterusnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini dipanggil juga malaikat maut. Malikil maut panggil juga. Tugasnya ialah mengambil nyawa sekalian makhluk, bukan manusia saja. Malaikat Israfil ni Israfil tak ada. Malaikat Israel. Malaikat Israel tadi. Malaikat Israel ni ialah mengambil nyawa sekalian makhluk. Mengambil nyawa sekalian makhluk, baik manusia, jin, haiwan dan apa saja jenis makhluk, maka nyawanya yang akan diambil oleh Israfil alaihissalam. Israel alaihissalam. Israfil ni Israel juga dipanggil sebagai malikil maut, malaikat maut. Walaupun baru ni kita sembelih lembu kan, pada zahirnya pisau kita potong halkum dan urat marih lembu tu mati. Jangan kita fikir kita yang cabut nyawa, salah tu, boleh menyebabkan syirik pada Allah Taala. Jangan kita fikir kalau bukan kerana pisau ni memang lembu ni tak akan mati. Mengucap 2 kalimah syahadah balik. Pisau tu sebab dan musabak semata-mata. Yang tajam tu bukan pisau sebenarnya. Yang bagi tajam tu, yang bagi butuh tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pisau tu semata-mata sebab dia, sebab musabak semata-mata. Yang bagi mati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fikir daripada sudut zahirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Pisau tak perlu. Pisau tu tak boleh masuk. Nabi Ibrahim sembelihlah ketika tu. Salah satu daripada mukjizat kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pisau tu dah ditarik dah, tapi pisau tu tak lut ketika tu. Lalu digantikan dengan sembelihan yang besar datangnya daripada syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu kibas daripada syurga Allah taala. Siapa tu ambil kibas daripada syurga tu? Jibril alaihissalam juga. Wahyu Allah Ta'ala perintah supaya ambil kibas daripada syurga tu, pergi ambil kibas tu buat turun ke bumi tu, lalu dijadikan sebagai bahan ganti kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sepatutnya Nabi Ismail, tetapi digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas yang besar. Ambil kat mana tu? Ambil kat syurga. Siapa tu kan ambil? Jibril alaihissalam. Tukang pergi pilih mana satu nak pilih, ramai tu. Cerita dia panjang lebar, ada sebut dalam kitab-kitab yang dulu-dulu. Sejak zaman sekarang ni orang malah nak baca benda-benda gitu. Seterusnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni tugasnya ialah meniup sangkakala. Jika tiba masa hari kiamat nanti, tanda hari kiamat, tiup sangkakala yang pertama. Siapa tu kan tiup? Malaikat Israfil. Dia tiup sangkakala yang pertama, maka matilah seluruh benda-benda hidup, termasuk manusia, termasuk jin, semua benda-benda hidup kan mati.
Tiup kali kedua, hidup balik semua. Ada juga pendapat mengatakan tiup ni 3 kali. Tiup 3 kali. Tapi ala kuliah boleh pegang nak 3 pun boleh, pegang 2, tapi anak sendiri lebih kepada 2. Tiup kali pertama tu musnah, semua sekali. Apa ni, mati sekalian benda-benda hidup, dan musnah semua sekali. Segala benda-benda yang ada atas muka bumi ni musnah semua sekali. Bukit buka hak tegak hari ni, ditiup sangkakala yang pertama tu semua jadi roboh. Semua jadi padang jarak, padang cekuku semua sekali. Sebab tu ada orang tanya, ada sahabat tanya, di manakah padang mahsyar itu? Mahsyar itu ni, tempat sedang kita duduk ni mahsyar. Bila masa jadi mahsyar? Selepas bila mana ditiup sangkakala, maka jadi padang jarak, padang cekuku, licin semua ni. Lepas tu tiup kali kedua, semua benda-benda hidup tu mati. Benda-benda yang mati tu, manusia hidup balik. Duduk di mana? Duduk pada mahsyar. Luah mana? Luah ada pada hari ni tak tahu penghujung ke mana. Tak tahu penghujungnya di mana. Sila. Dikatakan kita belajar dulu tu. Pada Arafah tu dia kata lebih punca pada mahsyar. Ya, betul. Betul. Ada juga apa mengatakan macam tu. Antara puncanya memang bila mana kita berada di padang mahsyar, di padang Arafah, tu gambaran kita berada di padang mahsyar sebenarnya. Susah senangnya tu gambaran awal sebenarnya. Susah di padang mahsyar. Siapa pernah pergi haji di kalangan kita? Pergi umrah tak kira pasal dia tidak ada wukuf di Arafah. Tapi sekarang senang dah Ustaz. Banyak dah. Cuma sekarang ni memang senang sikit. Zaman anak pergi haji, zaman macam lama, baru 2-3 tahun. Pergi haji tu boleh katakan kita ni orang muda lah sebagai pekerja tabung haji. Pergi terlibat dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik ni, kita tengok memang macam-macam Allah Ta'ala dedahkan di sana sebenarnya. Kedudukan sebenar kita di sini, itulah kita di sana sebenarnya. Kalau kita di sini macam tu lah di sana. Tak boleh sembunyi sebenarnya. Tak boleh sembunyi. Buatlah nak tomping macam mana sekalipun, maka itulah kedudukan kita di sana. Di mana? Di padang Arafah. Dia akan berlakukan sendiri. Bila mana kita tanya lepas pada berlaku, kata dia betul apa saya buat ni. Kadang-kadang dia pun tak tahu. Ada setengah orang dia jenis kaki rokok. Dia isap rokok kerja ni. Masa yang paling mustajab doa tu masa kita khutbah Arafah, orang tengah khusyuk, orang tengah berdoa, orang tengah beramal masa tu. Dia tengah buat apa tu? Tengah hisap rokok. Tengah bercakap. Tengah buat macam-macam. Dia tengah berdebat masa tu. Pasal apa? Pasal zaman dia duduk kat rumah dulu, ada buat benda macam tu. Ada orang makan je kerja dia. Makan, orang khutbah Arafah pun makan, lepas asal waktu mustajab tu pun makan je kerja je. Kita pun tak tahu nak cerita macam mana sebab ada orang dengan sebab dia ni selalu bergaduh kat rumah. Pergi-pergi sana dia bergaduh dengan apa? Dia bergaduh suami isteri kat sana. Bergaduh suami isteri, pening kepala kita nak bagi tahu macam mana. Pak, anak zaman nak pergi sebagai pekerja tabung haji, nak handle benda ni cukup susah. Pasal apa? Kita penasihat yang muda. Antara yang termuda masa tu anak. Nak cerita pada orang tua-tua ni, rekat ayah kita, rekat nenek kita, nak cerita balik, nak wasuk balik, nak redakan balik keadaan tersebut, punya susah sebenarnya. Tu gambaran padang Arafah ni sebagai padang mahsyar sebenarnya. Duduk besar mana? Kecil je pokok. Dulu ada pokok, sebelum tak ada pokok dulu. Sekarang ni tanah pokok senang hari ni, pokok tu dah rendang elok je. Nasib kita maknanya kemah yang kita duduk ketika tu memang kiranya berdasarkan kita sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Ada orang tempat yang dia pilih ketika tu siap dengan duri macam-macam ada. Memang bahagian kita masing-masing. Dengan macam-macam ada. Luahnya setiap seorang tu lebih kurang sebesar sejadah. Sebesar sejadah nak duduk. Tu bahagian masing-masing. Ada orang walaupun besar sejadah ni, tapi dia rasa cukup selesa untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Ada orang bila mana kita bagi sebesar sejadah dan kemah yang begitu kecil, dia
Daripada awal sampai akhir kerja dia buat apa tu? Merungut. Kerja merungut je daripada awal sampai akhir. Ada juga macam tu. Tapi bagi orang yang betul-betul ikhlas, sampai je sana, dia tengok bumi Arafah, kan? Dia ambil peluang. Walaupun belum masuk masa waktu mustajab, dia dah mula daripada awal. Dengar baca Quran, dengar berzikir, dengar macam-macam jenis amal ibadah pada Allah Ta'ala. Pasal dia nampak satu gambaran seolah-olah ia sedang berada di mana? Di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dia nampak gambaran padang mahsyar nanti, kita duduk seolah-olah kaki di atas kaki. Nak berjalan macam mana kaki atas kaki? Kaki di atas kaki. Kaki kita, ada kaki orang atas kaki kita, dan kaki berterusan. Macam mana kedudukan pada mahsyar nanti? Okey, tengok. Malaikat Israfil, tukang tiup sangkakala. Yang kelima, malaikat Raqib dan Atid. Ataupun dalam kitab-kitab dulu dia tersebut Raqib, Atid dia sebut satu Raqib. Sebab tu yang dalam kitab setengah-setengah kitab 8 je, pasal dia gabung antara Raqib dan Atid. Okey Okey. Raqib dan Atid. Raqib ni kerja benda mencatat amalan manusia yang baik-baik. Hak baik dicatat oleh malaikat Raqib. Hak baik hak kita buat, kita baca Quran, kita berjemaah, kita kat majlis ilmu, malaikat Raqib catat. Manakala kerja-kerja jahat itu, walaupun sebesar zarah, dia tetap dicatat oleh Atid. Duduk dia sebelah kiri kita. Raqib ni di sebelah kanan, Atid di sebelah kiri kita. Tukang catat kejahatan kita walaupun sebesar zarah, dia akan catat, tidak akan terlepas daripada kita semua. Kebaikan bersama juga. Kebaikan sama juga. Sebesar zarah kebaikan kita, dia tetap akan catat. Sekalipun permulaan kebaikan itu hanya dalam bentuk ni, niat baru. Dah tulis tak? Niat nak buat baik. Sebab tu dalam hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawiyah cerita pasal niat kan. Dalam huraian niat tu ada satu perbahasan, niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang-orang beriman itu lebih baik daripada dia beramal. Niat macam mana ni? Niat yang setulus ikhlas, niat yang bulat di hati untuk nak melakukan tetapi tak kesampaian, maka dia ditulis sebagai orang yang beramal. Sebab tu kita kena niat, betulkan niat sebenarnya. Betulkan niat. Bila mana kita buat satu-satu gerak kerja, niat tu kena betul. Dan kena sentiasa tajdidkan niat sebenarnya. Tajdidkan niat. Supaya takut-takut apa yang kita nak buat tu tak kesampaian, dalam keadaan niat kita betul, amalan tadi tetap ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak macam tu. Dan setiap kebaikan kita ni, satu kebaikan malaikat akan tulis dengan ganjaran 10. Ni kelebihan kita sebagai umat akhir zaman. Satu kebaikan yang kita buat, 10 dapat. Hebat. 10 dapat. Setiap keburukan, sekali kita buat keburukan, satu je. Tengok hebatnya kita umat akhir zaman ni. Kebaikan sekali kita buat, 10 dapat. Kejahatan sekali kita buat, boleh 1. Dalam bab niat nak buat baik, Allah Ta'ala tulis pahala dah. Niat nak buat jahat tulis dah. Tak tulis lagi. Dah buat dah. Tak terus tulis juga. Bertangguh-tangguh dulu. Bagi dulu masa untuk taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi beberapa ketika dulu. Anak lupa beberapa ketika. Siapa ada ingat? Beberapa ketika itu selepas dah. Tunggu tak ada buat U-turn balik, tak bertaubat pada Allah Ta'ala, baru tulis ketika itu. Dah buat dah, tak taubat, tulis, baru tulis. Tapi kalau dah buat, tiba-tiba dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak jadi nak tulis, padam balik. Itu dia. Tapi kalau dah buat dah, lama dah tulis dah, boleh padam dah, boleh padam balik. Dengan cara macam mana? At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang-orang yang bertaubat daripada dosa-dosa yang telah lepas, seolah-olah dia tidak ada dosa. Dengan cara dia padam, dengan cara macam mana? Dengan taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
hilang balik apa ni tulisan di buku catatan atik yang tulis kejahatan kita, hilang balik dia padam balik di akhirat, benda tu tak ada, benda tu dah dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan taubat. Okey, seterusnya yang keenam, yang keenam, munkar dan nakir, ataupun dalam setengah kitab Yasin bab kata 10 tu munkar lain, nakir lain. Itu yang jadi 10 tu. Okey, malaikat munkar dan nakir. Kedua-dua malaikat ini bertugas menyeksa dan mengemukakan soalan kepada orang yang telah meninggal dunia di dalam kubur. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dirinya daripada kedua-dua malaikat ini, walaupun di mana pun mereka mati. Tak kira lah di mana mereka mati, dia tetap tidak akan lepas daripada malaikat munkar dan nakir. Munkar ni dia bawa berita gembira pada kita. Dalam kubur nanti, kebaikan-kebaikan yang dihidangkan kepada kita, luahnya kubur kita, mata memandang, seluas mata memandang, bau kasturi, semua tu kerja malaikat munkar. Nakirnya bawa ular, bawa kala jengking dan tanya soalan-soalan yang tertentu. Bila mana tak ada jawab, maka di bukunya orang yang tak dapat jawab itu oleh malaikat nakir pukul. Sekali pukul pergi mana? Masuk 70 hasta kat dalam. 70 hasta. Sekali dia ketuk je dengan tongkat tu, masuk 70 hasta kat dalam. Lepas tu adakah masuk senyap dia? Tak. Bila dah pukul, dicungkir balik, tanya balik tak boleh jawab, dia ketuk balik. Sampai bila ni? Sampai ke hari kiamat. Sampailah ke hari kiamat. Azab-azab yang ada dalam kubur ni, tu permulaan azab bagi ahli neraka. Permulaan pintu azab bagi ahli neraka. Sebab tu bila mana dihantar jenazah ke perkuburan, sabit kalau dalam hadis Nabi SAW, malaikat tukang jaga kubur ni, kalau orang tu orang baik-baik, dia ni ahli masjid, dia ni ahli ibadah, orang yang betul-betul beriman, bertakwa pada Allah, bila mana kita usung jenazah ke perkuburan, bila mana kita berhenti bin jenazah, kita angkat dia pun melambai-lambai ketika tu. Siapa tu melambai-lambai? Malaikat tukang jaga kubur ketika tu. Dia lambai-lambai, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kamulah selamat datang bagi kamu, kerana kamulah orang yang paling aku suka semasa kamu sedang hidup di atas muka bumi. Seronok. Orang layan kita macam ni, macam kita pergi rumah orang, tuan rumah seronok, dengar hidangan yang hebat. Pasal apa? Pasal dia suka kita pergi kat rumah dia. Bila mana masuk dalam tu macam mana jadi? Bila mana masuk dalam tu, maka tengok kanan, tengok kiri, belakang, depan, seluas mata memandang. Dan dihidangkan dengan semerbak bau kasturi. Ada riwayat mengatakan jendela syurga mula dibuka ketika itu, sehingga bau kasturi. Bau kasturi ketika itu, semerbak bau kasturi. Manakala bagi orang yang ingkar, orang yang asi, semasa hidup atas dunia, bila mana kita bawa ke tanah perkuburan, malaikat tukang jaga kubur kata macam mana? Tidak ada selamat datang bagi kamu, kerana kamu orang yang paling aku benci semasa kamu hidup atas muka bumi. Dia kata macam tu. Bila mana masuk kat dalam, tengok kiri, tengok kanan, belakang, depan, makin sempit, makin sempit. Bila mana benda ni berlaku selepas orang yang pergi hantar jenazah ke perkuburan tu tinggal lebih daripada 3 langkah pergi balik ke rumah masing-masing, maka urusan kubur mula beroperasi ketika ni. Dia buat macam mana? Nabi cerita hadis ni dalam keadaan Nabi tunjuk macam ni. Dalam hadis Nabi silang tangan macam ni pada para sahabat. Kubur akan himpit ketika itu, akan berselisih lah, tulang-tulang rusuk ketika itu. Macam ni Nabi tunjuk pada para sahabat. Anda belajar hadis ni dengan tuan guru Syekh Nuruddin Al-Banjari masa talaki mengajar di Mesir. Macam ni, selisih tulang rusuk ketika itu. Dan dilepaskan ular-ular berbisa yang diberi nama Syuja'ul Aqra. Ini orang bagi orang yang macam tu, Syuja'ul Aqra. Panjang dia sebulan perjalanan. Bukan perjalanan naik kereta ni, perjalanan jalan kaki.
makan masa sebulan. Besar dia sebesar leher unta. Kan? Bisa dia macam mana? Bunyi suara dia pun kalau dia jenguk, bunyi suara atas muka bumi ni seolah-olah bunyi guruh di langit atau bunyi suara ular. Dan kalau dia keluarkan bisa tu, mati semua-semua benda hidup atas muka bumi sampailah akhir umur dunia, tak akan hidup balik. Macam mana kata? Sekali dia ngak macam tu, sakitnya sakitnya akan terasa tu sekali baru. Tapi kalau dia buat berkali-kali, macam mana? Sampailah hari kiamat tak akan hilang sebenarnya. Azab sengsara tu dalam bab ulah. Ada lagi kala jengking. Kala jengking macam-macam dia ada lah. Tu di alam kubur, di bawah urusan malaikat muka dan nakir. Seterusnya yang ketujuh, malaikat Malik, ataupun tengok-tengok kitab dia panggil Malik Zabaniah. Tukang jaga apa ni? Tukang jaga neraka. Ada riwayat mengatakan Malik ni dia tak pernah senyum. Tak ada masa nak senyum. Pasal apa? Pasal dia jaga tempat yang paling azab. Kemuncak azab bagi orang yang asi, orang yang kufur pada Allah Ta'ala, maka mereka akan dihumbang ke dalam neraka. Maka tukang jaga neraka pun kena cari orang hebat juga. Dari segi sudut batang tubuhnya, dari segi sudut rupa parahnya, memang tak pernah senyum. Maknanya kalau kita tengok sekali, memang tak nak tengok lah. Rupa parah dia. Rupa begitu bengis. Itulah dia Malik. Seterusnya yang ke-8, Malaikat Ridwan. Ni bunyi pun lembut. Pasal apa? Pasal dia jaga tempat yang hebat, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas Ridwan ni, Malaikat Ridwan ni, dia tugas dia jaga syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang penuh dengan kenikmatan di dalam syurga itu. Tu hak ni wajib kita tahu. Wajib kita ketahui. 10 malaikat ni, ataupun boleh katakan 8 boleh juga, wajib kita tahu. Kalau tak tahu, balik buka buku anak kita apa ni, mengaji sekolah pasti. Ada mengaji ni, yang main-main anak kita tahu semua benda ni. Mengaji sekolah pasti, sekolah kapan memang dalam kepala dia benda-benda macam ni. Anak tahu sebab kita mengajar pasti tak mengajar lah, kafar ni. Mau benda-benda gini lah kita mengajar. Kadang-kadang kita pun ingat-ingat lupa, tapi lepas mengajar jadi ingat. Tu malaikat. Okey. Wajib kita beriman kepada sekalian para malaikat. Berapa ramai malaikat tadi yang nak kita tahu? Tidak terkira ramai dia, dan wajib diketahui berapa orang? 10 orang yang disebutkan tadi. Okey, seterusnya wa kutubihi. Dan yang ketiga daripada rukun iman, percaya pada sekalian kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya, beriman kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ni banyak. Kan jangan kita percaya pada Quran saja. Hak wajib kita beriman kepada semua jenis kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia? Yang pertama sekali Quran lah, hak kita beramal. Quran memang tu tak boleh nafi dah. Quran. Ya Allah. Hari sekali. Rusak dah kot. Yang ketiga daripada rukun iman, iaitu beriman kepada kitab. Semenjak Nabi Allah Adam AS sehingga Nabi Muhammad SAW, jumlah kitab-kitab suci yang telah diturunkan ialah sebanyak 114 buah kitab. Semua sekali. Dan 100 buah suhuf, iaitu lembaran-lembaran, dan 4 buah kitab suci. Maknanya itu 104 buah tu. 100 suhuf,
lembaran-lembaran tak sampai nak panggil nama kitab tu, dia panggil helaian, dia panggil suhuf. 104 semua sekali termasuk suhuf. Bukan 114, 104. 104. Maknanya 100 suhuf 4 kitab. 100 suhuf 4 kitab. Antara kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, yang pertama sekali kitab Taurat. Kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kitab Taurat. Seterusnya kitab Zabur. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Antara dalilnya wa ataina Daud zabura. Kami iaitu Allah telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Seterusnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Seterusnya yang terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Al-Quran ini sebagai satu kesimpulan untuk semua kitab-kitab terdahulu, termasuk suhuf, termasuk Taurat, Zabur, Injil. Sebagai satu kesimpulan, semuanya dibukukan di dalam Al-Quran. Bila mana turun Al-Quran, maka ternasakh semua sekali kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil serta suhuf seterusnya dinasahkan semua sekali. Dan wajib beramal bila mana turunkan Quran, wajib beramal dengan Al-Quran. Wajib beramal dengan Quran daripada dulu sampailah ke hari ini. Walaupun berbezanya daripada zaman Nabi dulu, lebih kurang 1400 tahun yang terdahulu lah. Tapi Al-Quran ni seperti mana anda sebut sebelum ini sebagai kitab Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim dengan maksud bila mana kita baca zaman dahulu sesuai, bila mana kita baca zaman sekarang ni sesuai. Kita hidup 1000 tahun lagi pun sesuai tak? Sesuai. Itu dia panggil Jawami'ul Kalim. Sesuai setiap masa, setiap tempat dan setiap keadaan yang kita hadapi, dia tetap sesuai dalam keadaan tersebut. Jawami'ul Kalim. Begitu juga dengan hadis, sama tak? Hadis juga antara termasuk dalam bab Jawami'ul Kalim. Nabi dah tak ada. Hadis ni diguna daripada zaman Nabi dulu sebagai rujukan. Zaman kita pada hari ini, kita mati anak cucu kita akan datang tetap guna pakai hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan seumpamanya tetap digunakan sebagai rujukan yang ditinggalkan oleh Nabi. Hak Nabi bagi tahu kata macam mana? Nabi kata, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan yang kedua berpegang teguh dengan As-Sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kedua-dua ni tak dapat dinafikan. Seterusnya wa rusulihi. Tak sempat tu, tak termasuk. Sila. Suhuf ni tak. Ustaz sebut pasal suhuf ni, adakah ada apa suhuf-suhuf yang masih lagi wujud dalam sekarang? Wallahu a'lam, anak tak berani nak tapi cuma kalau kitab-kitab lain ada lagi masih wujud kitab Zabur, Injil, ada lagi. Tapi dah tukar, dia terjemah dalam bahasa. Tapi dah banyaknya pada hari ni dah ditokok tambah. Ada ditokok tambah ni, tambah sikit lalas sekali. Bercelaru dah hari ni sebenarnya. Tapi hak asalnya sebagai kitab suci juga sebenarnya. Walaupun kita punya kitab Taurat, Zabur ni tak boleh ni. Memang hak tak boleh tu pasal apa? Pasal ada penambahan. Pasal dah ada tokok tambah. Macam mana? Ni hak sekarang ni punya. Ada terjemah, bila mana terjemah dia ada tokok tambah. Bila mana tokok tambah tu yang jadi rosak sebenarnya. Bible bukan Injil.
Dia panggil pula tak panggil Injil dah. Panggil lain dah dengan nama Bible dah. Pada hari itu yang jadi rosak kita hari ini. Dan sama telah lah bila mana turun Al-Quran menasahkan semua kitab-kitab terdahulu. Nasah ni dengan maksud walaupun ada tak boleh diguna pakai. Walaupun ada pada tulisan tapi tak boleh pakai lah sebagai sumber hukum ketika itu. Ada kita pada Al-Mali. Ada juga masa nak belajar di Mesir ada juga kitab-kitab ni. Hak asli, memang asli. Tapi kita pun tak nak beli benda-benda macam ni. Dengan sebab kita tahu dah. Takut-takut ada orang silap faham kedudukan sebenar, perkara sebenar. Quran pun tak habis nak baca ni. Quran pun tak apa. Quran pun letak bukan nak baca ni, nak apa yang apa kerja kita. Quran tu dah kalau sahul semua. Kita baca Quran. Ahli kitab ni pernah tanya apa ni pensyarahan masa belajar ni. Dia kata masih ada. Cuma label kita ni belum tentu nak kena pasti. Sebab sembelihan ahli kitab boleh makan tak? Boleh? Sembelihan ahli kitab boleh dimakan. Maksud ahli kitab ni dia berpegang pada kitab-kitab terdahulu ni, sama ada Taurat, Injil, Zabur. Dia pegang betul-betul lagi sampai ke zaman kita pada hari ini. Walaupun ianya dah dinasahkan, tapi dia tetap berpegang. Tetap berpegang. Maka dia panggil ahli kitab. Dan nikah kahwin kita dengan ahli kitab sah? Sah. Untuk lelaki. Tapi untuk masuk sudah event tu, belajar ni ada kawan. Alkitab ni yang asal sah, bukan yang macam Cina masuk sistem. Betul. Yang asal lah, yang asli. Maknanya yang daripada Cina pusing sana pusing ni dah tukar ganti dia tak boleh. Tapi padana lah. Bab sembelihan apa semua sekali, kalau orang dakwa dia ahli kitab semua sekali, tak payahlah. Pak kita pun tak ada sebab sebenarnya. Kalau ni dia khusyuk. Muslim boleh. Itu kalau kata besar. Dia dalam freezer ni Kan sembelihan orang Yahudi. Boleh dimakan. Yang asal tadi, kalau betul-betul situ dia claim lah. Sembelihan ni dia pack ayat tu maksudnya khusyuk. Maksudnya khusyuk tu ahli kitab tu. ahli kitab. Dia lah, tak boleh lah. Kalau betul-betul kita yakini kalau tersebut dan ada badan-badan tertentu mengesahkan macam kita yakin, silakan. Tapi kalau anak sendiri tak nak sebenarnya. Tak, benda ni berlaku bila kita pergi ke luar negara yang kat Bila sekarang. boleh kita nak mengenai kita cari yang dalam khusyuk. Khusyuk boleh kita sembelihan Quran. Ahli kitab Orang Yahudi lah. Yang Yahudi yang tak tahu pegang kita pun malam lah. sebab dari segi sudut keyakinan kita dia masih berpegang teguh dengan asal kitab tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam sebenarnya. Cuma kalau kita tengok dalam bab sembelihan tu, disebut sembelihan ahli kitab ni sah, boleh dimakan, tak ada masalah. Kahwin dengan ahli kitab pun boleh, tak ada masalah. Cuma sejauh mana kita nak kenal pasti tu, ilmu kita lah, label kita ni wallahu a'lam, kena mengaji banyak lagi. Subuh ni dia tua pada Nabi maknanya ada Nabi ni ataupun seorang je. Maknanya kalau kata Nabi lain dia tak subuh, Nabi lain dia juga Ada daripada Adam alaihissalam sampailah apa ni Nabi akhir zaman, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun subuh. Cuma hak dapat kitab yang disebut nama kitab ni hanya 4 orang Nabi ni. Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. turun dia tu bergantung pada apa yang berlaku keadaan masa Ya. tu ke, apa dia datang ke ataupun dia datang dulu baru disebabkan. Dia turun berdasarkan wahyu macam ni kok. Dia turun berdasarkan wahyu ni kok. Melalui perantaraan Jibril juga. Cuma label dia ni kalau kita buku-bukukan dia tak hanya helaian beberapa helaian. Tak sampai satu tahap nak jadikan panggil kitab. Macam kita ni. Apa ni setengah-setengah kitab dia tak panggil kitab dengan sebab nipis. Dia panggil apa? Risalah. Ni. Contohnya tebal ni macam kitab kita ni. Kalau kita mengaji label kitab sebenarnya dia tak panggil kitab ni. Dia panggil apa ni? Risalah. Kalau kitab ni kalau kita bawa nampak gah, nampak macam betul-betul kitab, macam tebal. Helaian dia tu memang dah tebal. Panggil kitab. Ada satu terjemahan kitab ni. Membezakan kitab dan buku.
kitab ni kata walaupun nipis tapi dalam tu ada ayat-ayat Allah, ada hadis dinamakan kitab. Tapi kalau tebal tapi tak ada menerangkan pasal ayat Allah ke hadis dia, itu buku. Buku. Ya, buku ni kitab dengan buku, kitab tu bahasa Arab, buku tu bahasa apa? Buku tu bahasa Melayu. Cuma gitu lah. Cuma dari segi sudut perbezaan risalah dengan kitab tu tadi lah. Kitab tu bahasa Arab, buku tu bahasa Melayu. Cuma nak balik bahasa gitulah kita. Cuma boleh nak pegang dari segi sudut pandangan ahli bahasa, boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi sudut perbezaan, hak dipanggilkan kitab ni, bila mana banyak helaian panggil kitab. Kalau hanya beberapa helaian, kalau nisbah kepada kitab Allah, kalau hanya beberapa helaian dipanggil suhuf. Kalau tulisan-tulisan manusia biasa, kalau tebal dipanggil kitab, kalau nipis dipanggil risalah. Lakat tu. Okey, seterusnya. Wa rusulihi, dan yang keempat, percaya kepada sekalian rasul. Jangan percaya pada nabi kita saja, sekalian rasul. Banyak tu. Berapa ramai? Ramailah. Cuma hak wajib kita tahu, hak wajib kita boleh kira dalam kehidupan kita ni ada berapa orang lah? Ada 25 orang, 25 orang rasul. Dalam bab beriman pada Rasul ni, dia ada sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang harus, sifat-sifat mustahil. Ini pun antara benda-benda penting kau. Sifat wajib bagi Rasul ni seperti anak-anak kita mengaji di sekolah pasti ni. Sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Ada 4 sifat. Walaupun sifat ni sifat wajib bagi Rasul, kita kena cuba, walaupun kita ni bukan Nabi, bukan Rasul, kena cuba juga ke arah mendalami dan menghayati sifat-sifat tersebut. Sifat apa yang pertama? Sifat siddiq. Benar. Sifat benar. Benar dengan maksud bila mana benda ni duduk pada Nabi, duduk pada Rasul, benar pada perbuatan, benar pada percakapan, benar pada percakapan, perbuatan dan akhlak. Semua tu benar. Maksud benar ni, segala bentuk perkara tersebut terkawal melalui syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya segala bentuk perkara tersebut berlaku di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila mana kita tengok dalam satu-satu amal ibadah itu, bila mana ianya dibuat oleh Nabi, kita tak tahu apa hikmah di sebalik itu. Kita tak tahu hikmah di sebalik. Pasal apa Nabi buat macam ni, pasal apa Nabi buat macam ni, kita pun tak tahu kan. Ulama ada bagi tahu, memadai kita sebagai orang awam biasa ni, kita taklid apa yang Nabi buat itu sudah memadai. Kenapa? Kerana Nabi itu insan terbaik dah dalam bab mengerjakan amal ibadah, dan jalan yang Nabi lalu tu dah confirm dah, jalan akan membawa kepada kita kepada kebenaran. Jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita tidak mengetahui hikmah di sebalik apa yang kita beramal ketika itu. Tapi kalau tahu, lagi baiklah, lagi baguslah. Yang pertama sifat siddiq, yang kedua sifat amanah. Amanah ni dipercayai. Amanah. Dan Nabi SAW sendiri orang yang paling amanah, dan digelar sebagai apa? Al-Amin. Amin. Orang yang paling amanah. Orang yang paling amanah. Sehingga masyarakat Quraisy di zaman jahiliah dulu nak simpan barang, nak taruh kepercayaan semua bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas Nabi terima Islam, dapat wahyu, dapat pelantikan sebagai Nabi dan Rasul, umur Nabi 40, tak ada dah. Al-Amin itu tak ada, hilang dengan sendiri dah ketika itu. Pada lidah masyarakat ketika itu hilang. Pasal apa? Dengan sebab Islam. Itu cabaran bagi Nabi dan cabaran bagi kita juga sebenarnya.
Seterusnya yang ketiga, tabligh. Tabligh ni menyampaikan, bukan jemaah tabligh. Hak jemaah tabligh itu betul juga. Tu ambil daripada mana? Ambil daripada sifat Nabi ni. Sifat tabligh menyampaikan. Hak Nabi bagi tahu balighu anni walau ayat. Sampaikan. Hak kita tahu sikit ke banyak ke sampaikan. Walaupun satu ayat pun, satu foto, tak apa. Janji kita dapat sampaikan. Tu yang jemaah tabligh tu dia keluar sana 3 hari, 40 hari. Lepas tu apa lagi? 4 bulan. Lepas tu apa lagi? Setahun. Setahun ada apa? Setahun ada juga. Mu'anas sebelum ni pernah juga keluar 3 hari. Musim-musim cuti sekolah. Pondok cuti yang keluar 3 hari. Tapi kadang-kadang kita keluar 3 hari ni macam-macam, kita bercampur. Keluar, duduk dalam masyarakat, betul lah. Tapi dalam jemaah kita ni kadang-kadang hak pergi sekalian kita ni ada hak isap opuk. Mana macam ni kata ni. Kan? Hak isap opuk ada, mari anak dara orang lalu tepi dia apa ni kacang. Tak betul kata macam ni. Ni rosak perjuangan Nabi kata macam ni. Dulu memang nak ikut, tapi kita ikut ni bila kita baiki daripada dalam. Bila mana duduk dalam kelompok macam ni, kita baiki. Dia cerita balik hukum rokok gini, ada. Dia cerita balik buku hakam berkaitan dengan solat. Pasal jemaah tabligh ni dia lebihkan kepada apa? Lebih pada fadailul a'mal. Dia cerita fadailul a'mal, lebihkan kepada satu sudut tapi lemah pada satu sudut yang lain. Sedangkan ilmu ni ada dua, ilmu fadail dan ilmu masail. Ilmu masail, ilmu berkaitan hukum hakam, fardu ain, semua sekali tu. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akhlak, semua dalam bab masail. Hak ni dulu sebelum pergi kepada fadail. Kalau dah mantap yang ni, baru kita cerita fadail, barulah kelebihan 27 semua kita akan dapat. Tapi kalau kita cerita 27 kali ganda, tiba-tiba bacaan tu tak betul, hukum hakam dah mana, dapat dah 27? Tak dapat 27. Tu zaman anak-anak dulu keluar 3 hari dulu, zaman tu belajar di pondok dulu. Sebab tu hak ada kalau macam jemaah tabligh zaman kita hari ni, kalau dia datang sini syarat, kena letak syarat. Syarat nak duduk bermalam sini 3 hari ke berapa hari, ustaz-ustaz kita datang kena duduk sini. Jangan keluar. Kalau kita buat majlis sini, dia duduk buat majlis kat sana, tak payah bagi keluar. Tak kena pada kedudukan sebenarnya. Hak mana lebih utama? Hak cerita fadail ke hak cerita hukum hakam? Hak cerita masail hukum hakam ni lebih aula kita kena dahulukan. Lepas tu di masjid Taman Puasah sana, kalau nak masuk boleh, anak bagi tahu. Syarat ada program di peringkat kita masjid, ada jadual-jadual dah ni. Kena tunggu sini. Kalau keluar, tak tunggu situ, maka minta maaf, ni bukan tempat dia. Kita bagi macam ni. Berapa? Yang keempat. Yang ketiga. Tabligh. Menyampaikan. Yang keempat, fatanah. Fatanah ni bijaksana. Maksud bijaksana sini ni, bijak Nabi ni sampai satu tahap, Nabi ni fikir dunia bukan semata-mata dunia, bahkan dijadikan dunia ni bagaimana nak berjaya di akhirat. Nabi nak pastikan seluruh umat manusia ni bebas daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fikir Nabi. Maksudnya kita kena fikir macam tu juga. Jangan fikir kita je. Jangan fikir nak maju kita je. Nak fikir majukan seluruh umat manusia, bukan maju dunia saja, nak maju di akhirat. Hari ni orang duk lumba-lumba nak maju dunia. Duk kejar nak buat rumah besar, duk kejar nak cari pangkat, kejar cari duit, tapi rohani kosong. Tak ada siapa nak kejar. Pasal tak nampak. Sebab tu kita hak belajar ni, di samping kita cari dunia, pada masa yang sama pastikan rohani kita dihidangkan dengan hidangan-hidangan yang hebat untuk kita bahagia di akhirat nanti. Maknanya kita kena ambil sifat fatanah, bijaksana. Fikir kita ni biar kita fikir berdasarkan syariat Allah Ta'ala. Fikir kita jangan fikir dunia saja, bahkan fikir kita dunia dan akhirat. Nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Ada berapa orang? 25 orang Rasul. 25 orang Rasul.
Semua sekali Rasul-Rasul berapa orang lah? 313 orang. 313 orang. Yang 25 ni wajib diketahui. Yang pertama sekali Nabi Adam alaihissalam. Pertama sekali Adam alaihissalam. Yang kedua Idris alaihissalam. Yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat Nabi Hud alaihissalam. Yang kelima Nabi Saleh alaihissalam. Yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketujuh Nabi Lut alaihissalam. Kelapan Ismail alaihissalam. Kesembilan Ishaq alaihissalam. Kesepuluh Nabi Yaqub alaihissalam. Kesebelas Yusuf alaihissalam. 12 Ayyub alaihissalam. Ke-13 Syuaib alaihissalam. Ke-14 Musa alaihissalam. 15 Nabi Harun alaihissalam. Ke-16 Nabi Zulkifli alaihissalam. Ke-17 Nabi Daud alaihissalam. 18 Nabi Sulaiman alaihissalam. 19 Nabi Ilyas alaihissalam. Ke-20 Ilyasa alaihissalam. 21 Nabi Yunus alaihissalam. Ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam. 23 Nabi Yahya alaihissalam. 24 Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir sekali 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghulu bagi sekalian nabi-nabi terdahulu. Ni wajib kita tahu ni. Wajib kita tahu. Tapi hari ni senang dah nak tahu benda ni. Ada Pulau Raihan. Pulau Raihan dia bawa satu jalan mudah pada kita untuk hafal. Apa ni dengan jalan apa ni alunan lagu nasyid. Anak-anak kita kat rumah senang hafal. Semua ni nama-nama nabi, nama-nama rasul ni dihafal dengan cara mudah oleh anak-anak kita. Nama-nama malaikat yang 10 tadi pun senang je dia tuturkan. Tapi kita insya-Allah senang kat rumah. Kena tahu dah ni. Nanti anak-anak kita tanya apa benda ni. Dia tanya, lupalah satu ni. Kita mana nanti tu. Nak buka kitab. Kalau nak buka kitab okey, kita takut nanti dulu baru nak beli kitab. Jangan. Jangan. Maknanya kalau dah ada kitab tu kira okey lagi lah. Kalau lupa ada rujukan kat rumah tu okey. Kalau lupa baru pergi nak beli kitab, Allahu Akbar, malu company lah kita. Bak malu company. Jemaah masjid tiap-tiap malam dengar kuliah, lalas sekali kitab pun tak ada. Kena cari kitab. Okey ya? Sila. Apa dia Nabi Rasul? Okey. Nabi ni beza antara Nabi dan Rasul. Dia dalam kaedah setiap Rasul tu Nabi dan tidak semestinya Nabi itu Rasul. Maknanya setiap Rasul tu memang dia dah jadi Nabi. Setiap Rasul tu memang Nabi dan bukan semua Nabi itu jadi Rasul. Okey. Kita ambil kaedah tersebut. Ana baca ada dalam kitab ni. Beriman kepada para rasul dan nabi merupakan rukun iman yang ketiga. Dalam kitab kita ni yang keempat kan. Bagi orang Islam wajiblah yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala mengutuskan para rasul dan nabi kepada manusia ke dunia ini bagi menunjukkan jalan ke arah kebenaran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para rasul dan nabi yang terdiri daripada kalangan manusia bermula dengan Nabi Adam alaihissalam dan berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi nabi dan rasul terakhir. Walau bagaimanapun antara rasul dan nabi ada perbezaan. Kita kena tahu juga. Rasul diutuskan kepada seluruh manusia. Perbezaan.
Rasul diutuskan kepada seluruh manusia, sedangkan Nabi hanya untuk kaumnya sahaja. Rasul untuk semua manusia, sedangkan Nabi untuk kaumnya sahaja. Dan semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak sebaliknya. Semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak sebaliknya. Maknanya tidak semestinya Nabi itu jadi Rasul. Okey. Rasul ini masing-masing mempunyai mukjizat tersendiri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menguatkan pengakuan sebagai rasul dan nabi. Namun demikian masih ada manusia yang enggan dan tidak mahu mengakui kerasulan dan kenabian ini. Maknanya kita faham. Rasul, kalau Nabi diutuskan pada umat dia saja, Rasul ni umum, termasuklah Nabi SAW masuk dalam bab Rasul. Dan dalam bab ni juga ada disebut dalam bab ni berkaitan dengan Nabi Ulul Azmi. Hak banyak terima ujian yang cukup luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil Ulul Azmi. Ada berapa orang Nabi Ulul Rasul Nabi Ulul Azmi ni? 5. 5. Kejap 5, kejap 4. Nama satu tu. 5. 5. Yang pertama, tak payah nak cerita ni, anak-anak kita tahu kan? Yang pertama, Nabi Musa. Hak senang sebut. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi salam. Lepas tu Nabi Muhammad kan confirm dah tu. Satu lagi. Nabi Adam tak ada dalam bab ni. Sulaiman, sebut semua nanti jumpa satu. Okey. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Apa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, dan akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nabi-nabi yang cukup besar. Dari segi sudut ujian mengatasi nabi-nabi yang lain-lain. Okey. Alaihissalam. 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ni? Maksudnya alaihissalam sampai Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam. Ana pernah tanya juga tuan guru masa di pondok dulu. Kelebihan yang ada pada nabi ni mengatasi nabi-nabi terdahulu, dan nisbah pada nabi-nabi terdahulu. Nabi kita lah sebagai ketua dan dipanggil penghulu bagi sekalian nabi, dan paling banyak nabi-nabi terdahulu, Nabi Ulul Azmi ni hak paling besar menerima ujian ni siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai nabi penutup, maka keagungan itu diberi kepada Nabi sebagai ketua bagi sekalian Nabi dan Rasul. Maka dengan sebab tu kita sendiri, bukan kita sendiri je, Allah dan para malaikat pun selawat dan ucap salam. Ambil daripada situlah, sallallahu alaihi wasallam. Selawat pun ada, salam pun ada. Ambil sempurna daripada ayat yang kita baca hari Jumaat tu, ayat apa tu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mengucap salam dan mengucap selawat dan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah dan mengucap salamlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salam yang sempurna dan sebanyak-banyaknya. Kena selawat je. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sebut nama Nabi, sekalipun orang yang sebut tu tak ucap sallallahu alaihi wasallam, kita orang dengar kena ucap sallallahu alaihi wasallam. Pasal orang yang paling banyak sebut nama Nabi, selawat kepada Nabi, dia orang yang paling dekat kepada Nabi dan paling dekat kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada dia beramal dengan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seterusnya wal yaumil akhir. Wa rusulihi, ini banyak lagi sebenarnya nak cerita berkaitan dengan keistimewaan yang ada pada Nabi. Kita cerita sikit-sikit sudah. Pak akan jumpa pula lepas pada ni. Kita lalu. Okey, wal yaumil akhir. Dan yang kelima, percaya ataupun beriman kepada hari akhirat. Percaya ataupun beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat ni sebagai hari kesudahan. Hari kesudahan bagi kita semua, penentu antara bahagia ataupun celaka untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Yang penutupnya ialah syurga ataupun neraka. Sebab tu kita minta daripada hari ini, tak pernah lekang lidah kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta. Kita minta dunia kita nak hasanah, kejayaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kita nak di akhirat pun kita nak hasanah, bukan semata-mata nak berjaya dunia. Kita nak di akhirat pun hasanah, kejayaan di akhirat juga, dengan maksud berjaya di akhirat ni ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rahmat Allah Taala sehingga kita diberi ruang menikmati syurga Allah, dan pada masa sama kita minta jauh daripada azab neraka Allah. Wa qina azabannar. Kita minta jauh daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, maksud hari akhirat ni macam mana tadi? Dalam kitab ni kita boleh ambil satu perkongsian. Maksudnya ialah wajib beriktikad dan yakin akan wujudnya hari akhirat atau hari kiamat. Panggil hari akhirat pun boleh juga, ataupun nak panggil hari kiamat pun boleh juga. Wajib beriktikad satu masa nanti hari kiamat ataupun hari akhirat ni mesti akan berlaku sebenarnya. Mesti akan berlaku. Harinya pasti, tak dapat tidak akan berlaku. Bila waktunya berlaku, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Bila berlaku, tak ada siapa mengetahui. Tapi hak dah bocor dah. Bila? Hari Jumaat. Berlakunya hari kiamat ni pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Bila tu? Jumaat bila tu? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bila waktunya berlaku, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Hanya Allah Ta'ala jua yang maha mengetahui bila berlakunya hari kiamat itu. Tak ada siapa yang mengetahui. Yang pastinya kita buat persiapannya. Buat persiapan untuk menghadapi saat sakaratul maut itu. Namun demikian, ada dinyatakan beberapa tanda atau alamat berlakunya kiamat. Tanda-tanda tu banyaklah. Tanda-tanda kecil banyak dah zaman kita hari ini. Alamat kubra ada, dan alamat syughra pun ada. As-sughra pun ada. Kubra ni alamat besar. Sughra ni alamat tanda-tanda kecil. Alamat syughra itu adalah tanda-tanda awal bahawa dunia ini akan kiamat. Tanda-tanda awal dunia akan kiamat, tetapi waktunya masih lagi panjang. Tanda-tanda kecil ni berlaku ni menandakan dah ada dah. Dunia ni akan kiamat. Dengan tanda-tanda kecil ni ada berlaku. Ada anak derhaka pada mak ayah ada. Lepas tu orang lelaki tukar jadi perempuan, perempuan tukar jadi lelaki, ada tak? Ada. Bangunan orang berlumba-lumba nak buat bangunan tinggi-tinggi, ada tak amal ini? Ada. Masjid-masjid dijadikan tempat dibangga-banggakan dengan binaan yang hebat, tetapi jauh daripada program-program yang mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Ada tak? Ada zaman hari ini. Masjid dijadikan sebagai satu tempat tempat boleh panggil? Tempat pelancongan. Pergi ambil gambar ya. Pergi bertenggik sana, tenggik sini. Tak ada tempat solat. Solat tak ramai orang. 3 saf tak sampai. Tak ramai orang. Kecuali hari Jumaat je. Itu tanda-tanda kiamat berlaku tu. Maknanya bila mana tanda-tanda kecil ni berlaku, maka masih ada waktu untuk bertaubatlah. Taubat tu masih dibuka luar pada kita. Masih ada peluang untuk kembali ke jalan Allah. Maknanya kerja kita sebelum tanda-tanda besar ni timbul,
maka kerja kita hak dah Allah Taala bagi ruang dekat dengan masjid, dekat dengan surau ni, tarik sahabat-sahabat kita di luar sana, anak isteri kita kepada ketaatan pada Allah Taala. Kenapa? Karena tanda-tanda tu dah ada. Tanda-tanda kiamat tu dah ada dah pada hari ini. Riba sana sini, penipuan sana sini, tu tanda-tanda kiamat. Maka kerja kita hari ini, tarik masyarakat kepada ketaatan pada Allah, taubat pada Allah Taala. Artinya apabila sudah ada tanda-tanda kubra menunjukkan bahawa dunia sudah hampir benar ke saat kehancurannya, pintu taubat sudah ditutup ketika itu. Bila mana mari tanda-tanda besar, maka taubat pun sudah, pintu taubat pun sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana pintu taubat sudah ditutup, tak boleh buat apa. Bila mana? Bila tu pintu taubat ditutup? Bila mana mari tanda-tanda besar. Antara tanda-tanda besar, matahari naik daripada barat. Sebelum ni kita tengok timur dan timur. Satu masa nanti dia naik daripada barat. Kita mula tercengang ketika tu. Naik je daripada barat, pintu taubat ditutup oleh Allah Taala. Pintu taubat ditutup oleh Allah Taala. Matahari naik daripada barat. Pintu taubat ditutup. Nisbah pada individu, pintu taubat ditutup bila masa? Ni nyawa duduk di gharghar. Nyawa duduk di gharghar ni. Gharghar ni halkum kita ni. Orang tengah nazak, sampai satu masa nak keluar tu kadang-kadang bunyi. Ada bunyi gharghar tadi. Macam tu. Tu dia panggil gharghar. Nyawa duduk di situ, maka pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita tahu tengok tanda-tanda sakaratul maut ke ada, kalau kita menyaksikan orang sedang nazak, kita pergi tengok, nampak dia ni sebelum ni sakit lah, contoh lama sakit, tiba-tiba sihat boleh bangkit, minta ni nak makan, jangan tinggal. Kalau dia minta ni layan di samping tu kawal dia dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal pesanan-pesanan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana besar kemungkinan tu penutup. Sakit tenang dalam bab ni. Tapi kalau biasa tak ada sakit tenang hok lama. Sakit tiba-tiba sihat. Sesehat-sehatnya macam biasa. Boleh bangun. Tu bukan sihat betul-betul nak sihat. Biasanya macam ni. Maka jagalah ketika tu. Jaga dengan kawalan syariat. Baca Quran jangan tinggal ketika tu. Lepas tu kalau boleh sentiasa ajar 2 kalimah syahadah ketika tu. Minta banyakkan taubat, istighfar, banyak-banyak cerita. Moga-moga dia boleh taubat. Kenapa? Kerana tanda-tanda ketika tu dah ada lah ketika tu. Mungkinah besar ketika tu nyawanya sudah diambil ketika tu separuh badan. Daripada hujung kaki dah tarik dah perlahan-lahan ketika tu. Sebelum sampai kepada gharghar tadi. Dah sampai sini, ceritalah apa pun tak boleh buat apa. Paling-paling kurang kalau dia ni tak boleh bercakap, sampai satu tahap kita pergi bisik kat telinga dia. Ucap la ilaha illallah. Jangan pergi ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu tak betul. Itu bukan cara untuk talqin orang yang sedang dalam sakaratul maut. Susah nak sebut panjang lebar. Kena ucap hanya la ilaha illallah. Jangan pula kita ajak aku dah ajak pergi surau kau tak nak pergi. Ajak pergi masjid dengan kuliah kau tak nak pergi, kan susah ni sekarang. Jangan, tu bukan masa dia nak ceramah masa tu. Bukan masa nak ceramah. Pergi je kat telinga dia ketika tu. Ada ulama bagi tahu kalau dia tak boleh sebut apa benda sekalipun, kalaulah dia sebut Allah pun berhenti ucap apa-apa ketika tu. Jangan lagi bercakap dengan dia ketika tu. Ataupun ada juga yang bijak dalam masalah ni. Sekalipun dia tak boleh sebut Allah pun ketika tu, tiba-tiba kita pergi kat telinga dia, kita ucap la ilaha illallah, tiba-tiba dia angguk macam ni. Tanda dia respon dengan ucapan kita tadi. Angguk tu tanda mengiyakan ucapan kita tadi. Maka berhentilah daripada ajar ketika tu. Nak ringankan beban ketika tu, kalau boleh ambil air. Ambil daripada apa yang berlaku pada Nabi. Ambil segelas air tu, secawan air, basuh bahagian muka. Bila mana kita penat kena air macam mana jadi? Sihat kan? Sihat. Maka ajar mengucap masa tu.
Kena macam kita kena tahu benda-benda gini ni. Pasal setiap kita ni mesti akan lalu benda-benda macam ni. Pasal kita ada ayah, kita ada mak, kita ada anak, benda ni mesti akan berlaku pada kita. Kadang-kadang kita sendiri akan lihat. Bukan kadang-kadang, mesti dihadapi oleh kita semua. Dan masa itulah kita akan rasa, oh hak ustaz kita tahu ni kena kat aku ni. Kita berhati-hati. Okey. Tu hari akhirat. Maknanya tanda-tanda tu kita kena tahulah. Tanda-tanda kecil kita kena tahu. Cuma tunggu tanda-tanda besar pada hari ini. Tunggu matahari naik daripada barat. Dan banyak lagi tanda-tanda lain lah. Okey. Dan yang terakhir sekali, wabil qadri khairihi wa syarrihi. Dan yang keenam, percaya ataupun beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, baiknya dan jahatnya. Baik pun daripada Allah, jahat secara hakikat ni. Kita cerita secara hakikatnya datang juga daripada Allah. Walaupun kita dengar penceramah-penceramah kita, berbagai penuntut dia kata yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu daripada kejahilan dan kekhalalan diri saya sendiri. Memang macam tu dari segi sudut adab. Hakikatnya kedua-duanya baik datang daripada Allah, buruk pun datang daripada Allah Ta'ala juga. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab kelemahan yang berlaku pada kita. Dengan sebab tu berlakunya buruk tersebut. Wajib kita beriman kepada ketentuan baik dan buruk tersebut. Menentukan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 ni wajib kena 6 bagi kita semua. Tak boleh tinggal walaupun satu. Tolak satu, jawabnya kosong. Walaupun beriman pada Allah dah, tiba-tiba tak nak terima malaikat. Ataupun tak nak terima kitab, tak nak terima rasul. Nak ambil kitab saya, tak nak terima hadis Nabi, nak tolak. Macam apa nama? Kasih Ahmad, bukan kasih selamat. Dia tak nak guna hadis. Dia nak guna Quran semata-mata. Tolak juga. Pasal sifir dalam pengajian ilmu akidah ni, 6 tolak 1 bukan lagi jadi 5. 6 tolak 1 kosong akidah kita. Boleh menyebabkan kita syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena berhati-hatilah dalam urus kehidupan kita pada hari ini. Di zaman kita ni lagi mencabar sebenarnya. Yang mesti kita hadapi. Tak dapat tidak dengan kefahaman, tak dapat tidak dengan ilmu. Kalau semangat semata-mata, habis dengan gitu. Okey. Terima kitab Ustaz habis setengah kan? Terima kitab tak boleh kok. Terima kitab separuh pun tak boleh kok. Bukan kata separuh. Satu ayat kita tolak pun tak boleh. Bukan kata satu ayat. Satu kalimah yang melengkapi satu ayat tu pun tak boleh. Satu huruf yang melengkapi ayat-ayat Allah Ta'ala pun tak boleh tolak sebenarnya. Tak boleh tolak. Mana kita tak nak buang ayat ni je. Dalam sekali pincang jadi ayat tadi. Kita buang satu huruf je. Alif je. Tiba-tiba je tak betul. Tolak semua alif tadi. Jumpa alif tolak. Tiba-tiba tak boleh. Kita nak baca Quran dengan sebab tak lengkap tadi. Maka boleh menyebabkan rosak juga akidah kita. Itu dalam bab akidah lah. Kita macam mana? Nak berhenti? Belah. Ya, habis bab ni. Bab bagus dia. Boleh tak? Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dan bermula makna la ilaha illallah itu tiada. Anak tak reti nak baca kat ni. Bermula makna la ilaha illallah itu tiada sembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang bawah tu. Mana? Tiada ada. Itu tiada. Yang tiada yang disembah dengan sebenar-benarnya itu pada keadaan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada huraian panjang lebar. Ana cerita lain kali ni. Ana cerita pas. Macam mana? Okey. Kita cerita lain kali ni. Alamatul bulugh salasun ni masuk dalam bab fiqh lain pula. Ini ana cerita panjang, nak cerita panjang lebar berkaitan dengan tuntutan
apa ni, la ilaha illallah ni panjang lebar cerita dia berkaitan dengan ubudiyah seorang hamba kepada pencipta ni. Kita cerita lain kali insya-Allah. Jadi sebelum tutup ada soalan? Silakan.